Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, kita bertemu lagi dalam Jongopi. So, mungkin saya elok perkenalkan diri. Nama saya Aiman Alias. Kanan saya Hazmi Nabil. kiri saya. Syafiq Sahri. So, mungkin ada yang terkejut kenapa setup agak berbeza. Kami cuba untuk gayakan benda baru. So, hari ni tak nak buang masa, kami akan bincangkan mengenai makan di luar. Makan mamak ke, makan Starbucks ke, dan seterusnya akan bincangkan tentang pilihan presiden. So, kita pergi pada topik pertama. Itu tentang makan di luar. Aku percaya bahawa Nabil dengan Syafiq mesti makan kat luar. Mungkin korang ceritakan selalu korang makan kat mana? Nabil dulu lah lagi elok. Takkan saya. Kalau tak saya mahasiswa kan. Tapi sebelum tu, sebelum saya nak ni lah, saya nak tanya Aiman sendiri. Aiman ada kawan lainan bangsa tak? Aku ada. Ramai. Ramai. Betul ni, macam tak ada kawan. Aku ada ramai. Cuba Syafiq ada? aku tunjuk. Of course. Ni termasuk Sabah lah. Oh, Lagi personal. multiracial. Oh, lagi multiracial. Saya pun ada kawan. Saya ada Iban, Kadazan, ini Melayu. Okey. Cina. Apa kaitan dia? Saja je. Okey. Okey. Buat makan di luar ni lah. Kau makan kat mana? Selalunya saya tak suka makan luar sebenarnya. Oh, ya. Jenis saya ni saya suka masak di rumah. Masak apa? Saya suka, biasalah mahasiswa kita ada masak Maggi lah. Maggi adalah juadah utama kita. Okey. Yang kedua adalah kita masak nasi berlaukkan telur. Okey. Instant lah. Instant lah. Okey. Lagi sedap. Sebab kalau kita nak makan kat luar ni sebenarnya dia agak pricey sebenarnya. Okey. Kalau nak bandingkan makan dekat dalam rumah ni sebenarnya. Sebab contohnya kalau kita makan kat luar, kalau kita makan nasi dengan telur je dah dekat RM3. Tapi sedangkan kalau kita masak kat rumah, RM1.5 je. RM1 macam tu je kalau kita kos. Dia terus masuk komen Macam tu lah pada saya. Okey, betul. Syafiq? Sebagai mahasiswa dan juga yang pelajar yang duduk dekat luar lah. Oh, korang semua mahasiswa Saya masih. Saya mahasiswa juga. Malas lah guna saya. Aku bahasakan aku je lah. Boleh. So basically makan di kampus lah of course. Sebab harga lagi berpatutan lah berbanding di luar. Sebab kampus of course lah kita akan fokuskan kepada student. So dalam harga nasi tu tak sampailah 6-7 ringgit. Sebab sekarang ni pun kita dah ada menu rahmah kan. Betul. So apa yang menarik? Kenapa kita nak bincangkan tentang makan di luar ni? Sebelum ni Menteri Ekonomi Saudara Rafizi pernah mengatakan mengapa rakyat Malaysia ni tak cukup duit sebab selalu makan kat luar. So ramai tak puas hati, ramai kata menteri ni sembang apa? Mana formulanya kan? Mana formulanya? So hari ni kita nak bincangkan adakah betul apa yang dikatakan oleh Saudara Rafizi tu. So kita start dengan soalan yang sangat simple. Apa faktor orang suka makan luar ni? Apa faktor ketagihan menyebabkan orang Malaysia ni suka makan di luar? Mungkin Syafiq boleh nyatakan pendapat sikit-sikit. Ini mungkin disebabkan beberapa faktor lah. Oh, gila. Gila. Macam forum dia buat. Macam forum. Kita sembang santai. Itu. Yalah, beberapa faktor put aside lah sebagai mahasiswa. Ini mungkin disebabkan kesibukan bekerja. And then nak akses ke restoran apa semua tu. So basically rakyat di luar sana akan tendensi untuk mencari makan yang lebih instant. Okey. Dan lebih mudah lah. Dan last kali lebih cepat lah. Macam kita ada KFC, kita ada kedai mamak. So basically rakyat rasa benda tu paling senang instead of diorang dekat rumah and then spend time untuk masak, cuci pinggan apa semua. So diorang bekerja. Yalah, maksudnya masa tu dapat kita penuhi dengan makan luar lebih cepat lah. Okay. Kalau katakan cara makan instant kan, better masak kat rumah. Masak Maggi instant juga. Kau terangkan kenapa kau suka masak berbanding makan kat luar? Okey. Aku terangkan terus. Okey. tak ada speed. Tak ada speed. Teruskan. Okey. Ada faktor tau. Macam sebelum ni macam Aiman cakap makan kat luar siapa yang bawa isu tersebut? Menteri Ekonomi. Sebenarnya pandangan aku nampak benda tu betul-betul jadi. Betul je. Jadi. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kau makan kat luar,
Contoh kau makan benda yang paling simple lah hari ni. Kau pergi makan kat kedai nasi campur, kau ambil nasi, ayam dengan sayur. Kalau bukan harga menu ramah, harga dia kat RM7-8. Okey. Paling basic RM7-8. Ini termasuk air apa semua lah Tak termasuk air. Tak termasuk air. Air sekarang ni, even teh ais pun RM1.5. Betul lah tu. Oh, tengok RM1.5. Teh ais pun RM1.5. Ini sudah berlaku. Jangan marah. Ini bukan ceramah umum. Tapi ini yang kita nampak. Dan kalau kau tengok, kenapa aku lagi suka masak kat rumah? Sebabkan kos. Pertama adalah kos, dan kedua, ia lebih selamat dan lebih bersih. Okey. Ada beberapa faktor kenapa kita kena makan kat dalam. Saya rasa lebih baik kita makan dalam rumah. Makan dekat rumah daripada bungkus ke ataupun beli kat luar. Beli kat luar. Okey. Jimat, bersih. Kita tahu mutu masak kita macam mana. Lepas tu kita dah boleh agak, kita dah boleh save. Contoh paling simple, hari ni aku nak masak spaghetti carbonara. Okey. Sungguh high class. High class. Tapi kalau Tak kau nampak mahasiswa bro. sabar, saya tak habis explain. Secara. Sila. Tapi kalau katakan kau makan kat luar, contoh kau makan dekat satu kedai cafe hipster. Okey. Lepas sebab basic lah mahasiswa. Lepas je habis kelas mesti nak lepak kat kedai-kedai yang best. Okey. Kedai-kedai yang ni Yelah. hipster kan. So bila kau order spaghetti carbonara kan, kau rasa harga dia kan kena berapa? 20. Wah, basic 20. Saya dah lebih pergi. lah. Saya pergi. Tapi bila kalau kau dengan RM20 tu sebenarnya, kalau kau masak kat dalam rumah bersama dengan kawan-kawan, RM20 kau boleh buat portion 6 orang sebenarnya. Okey. Tapi apa yang Syafiq dan Nabi katakan ni sudut mahasiswa. Betul tak? Korang semua mahasiswa Macam akulah aku ni lebih berusia walaupun muka aku nampak muda So kalau kita tengok, aku ni seorang yang bekerja lah. Aku seorang bekerja, tapi yalah, kita letak secara umum orang bekerja 8 jam. Betul. 8 ke 9 jam Betul. Tapi apa yang menarik 8-9 jam tu confirm kau penuhi dengan bekerja. Betul. Itu memang kau takkan duduk kat rumah lah. Tapi bila kau tengok balik dan data, isu besarnya adalah rakyat Malaysia terpaksa habiskan masa sejam ke 2 jam kat jam. Menyebabkan kita tambah 9 jam, tambah 2 jam jadi 11 jam. Betul. Okey, kita ada 24 jam, dia ada baki 13 jam. Betul? Betul. Okey. 13 jam ni tidur 8 jam. Tidur 8 jam, tinggal 5 jam. 5 jam ni sangat singkat untuk dipenuhi dengan masak dan sebagainya. Aku setuju bahawa apa yang dikatakan oleh Sarah Fizi tu mengatakan bahawa makan di luar ni menyebabkan kita kurang pendapatan boleh guna kita sebab kita guna di tempat lain. Tapi isu besarnya orang bukan tak nak masak. Ada orang mampu, contoh mungkin yang nak adik, mahasiswa mungkin ada lebih masa. Mungkin kelas mungkin 4 jam sehari. Aku letak begitu. Tapi orang bekerja confirm at least 12 jam. Sehari dia habiskan di luar rumah. Selebihnya tidur 8 jam, selebihnya kat rumah lah. Ataupun kat mana-mana, ataupun ada OT dan sebagainya. Isu besar bila kita cakap tentang makan di luar ni, betul apa dikatakan oleh Saudara Fizi. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan benda ni tak berubah? Sebab aku rasa isu makan di luar ni bukan baru setahun 2 tahun. Dah lama dah. Dah lama. Aku rasa aku lahir aku makan luar. Betul. Aku lahir kat hospital terus makan kat luar. Oi, kau keluar dari perut mak kau. Sebab makan susu formula. Aku pada agak lawak. Tapi bila kita cakap ni, aku nak kita fokus pada satu benda. Ya, pada kita terus pada soalan kedua. Apa sebab, apa faktor structure ataupun dasar yang menyebabkan orang suka untuk kurangkan makan kat luar ni? Mungkin kau orang boleh terangkan. Mungkin Nabil lah. Saya lagi. Teruskan. Tadi Syafiq ni kau pula. Nabil dah pula. Okay. Apa tadi soalan dia? Soalannya apa faktor yang menyebabkan orang ramai ni susah nak henti makan kat luar? Okey. Adakah sebab structure ekonomi ke ataupun dasar ekonomi kita ke? Pandangan aku dia macam ni. Ada 3 sebab. Okay. Pertama adalah budaya. Budaya, okey. Sebab budaya makan luar ni, dia bukan budaya yang baru lah. Dia budaya yang dah berpuluh-puluh tahun. Contoh zaman Fir'aun lagi lah. Bukan daripada zaman Fir'aun. Daripada zaman kemerdekaan kita lagi. Oh, zaman kemerdekaan Contoh paling simple kat kampung. Sebab hebat betul. Kau balik, tok kita, dia balik daripada pergi berkebun ke, pergi toy getah ke kan. Diorang balik, diorang takkan balik rumah terus. Diorang akan singgah mana? Aku tak tahu. Kedai kopi lah. Kedai kopi dan warung. Okay. Minum perkena satu teh ke, perkena roti canai ke, bawa balik rumah. Okey. Betul? Okey. Sebenarnya tu dah pembudayaan makan di luar. Cuma bezanya dulu, harga makanan kat luar ni tak mahal macam mana sekarang. Ya, okey. Betul. Tapi dia sebabkan dia dah budaya, dia dah membuat-buat daripada dulu sampai sekarang. Dan
pandangan aku macam Aiman cakap orang bekerja ni kan. Bukan nak serang lah orang bekerja. Kau serang bekerja, serang aku lah. Kan orang bekerja ni serang hang lah. Teruskan. Tapi bukan nak serang lah. Tapi lebih kepada kita nak cakap sebenarnya kalau kita orang bekerja ni makan kat luar pun, dia sebenarnya banyak juga spend time. Lagi banyak spend time daripada masak kat rumah. Okey. Contoh paling simple. Balik kerja kena hadap jam. Nak makan kat luar kena makan kat kedai. Spend time untuk pergi ke kedai dah. Lepas tu spend time untuk mencari parking. Spend time untuk mendapatkan seat. Spend time kalau tiba-tiba restoran tu tengah ramai orang. Betul? Kita rush hour confirm ramai sangat. Okey. Nak kena beratur. Contoh dan lagi paling kita boleh tengok kalau minum petang minum kat Starbucks. Aku tak lah. Contoh lah. Yang banyak habis lah. Minum Starbucks petang. Nak beratur saja 30 minit. Betul. Buat air kat Starbucks mana kau? nampak saudara. Saudara tak pernah pergi, saudara tak nampak. Jarang kat tengok Starbucks. Jangan 30 minit menunggu, tak pernah. Pernah. Ya. Memang ada. Tapi bila kau lupa satu. What if kedai tu tutup? Kedai tu tutup membuang masa lagi ke sana. Okey, teruskan. Sedangkan kalau masak kat rumah lebih mudah. Dan sebenarnya pandangan aku nak masak kat rumah ni bukan susah pun. Okey. Dan dia lebih kepada kita membuat pembudayaan bawa bekal. Okey. Kita faham orang cakap, "Ui, busy, tak sempat nak bawa bekal." Pernah dengar tak perkataan meal prep? Okey, teruskan. Meal prep yang di mana setiap hujung minggu kita akan spend satu time untuk kita buat meal prep hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Basically dah ready lah. Dah ready siap-siap. Okey. Bawa letak dekat dalam beg, panaskan kat tempat kerja. Jangan cakap saya tempat kerja tak ada microwave. Semua sekarang dah ada banyak microwave, betul? Tak semua. Tak semua, tapi kebanyakan ada tempat microwave. Dia katakan ada. Ada. Lepas tu at least ada tempat untuk air panas lah. Betul. Benda tu Tuang basic air lah. panas untuk panaskan makanan. So sebenarnya nak masak ni bukan benda yang susah pun sebenarnya. Lagi banyak lagi banyak kita save duit berbanding daripada kita makan kat luar tiap-tiap hari. Lepas tu kita membazir masa dan membazir duit. Itu paling simple. Balik kerja nak kena lepak dengan member. Okey. Lepak member kat mamak. Mamak bukan murah sekarang ni, saudara. Oh, saudara. Roti canai pun RM1.7. Kalau balik rumah, ajak kawan lepak kat rumah, minum kopi kat rumah. Lagi murah, betul? Kita bancur sendiri. Kita baca sendiri. Sebab pembudayaan duduk lepak di rumah ni, sebenarnya pembudayaan kat Malaysia ni jarang berlaku. Kita nampak. Sedangkan kalau kat luar negara macam kat US. Kat US pernah tak kita pernah tengok macam setiap TV show orang tu ajak makan, ajak dinner lah. Tapi dia tak ajak dinner kat luar. Dia ajak dinner kat rumah dia je. Okey. Perasan tak? Okey. Ada certain time diorang akan ajak TV macam tu. selama. Main TV. Tapi walaupun dia ajak orang luar ke, ajak dinner kat rumah. Sebab benda tu lebih banyak kita buat akraban dengan Kukuh ukuah. kukuhan ukuah. Agraban yang dekat BHP tu. Tarik balik Saya tarik balik. Ada kukuhan ukuah dengan kawan-kawan kita. Lepas tu ada kukuhan ukuah. Contoh kalau ada bini, kita tolong dia masak. Lepas tu lagi banyak masa yang kita boleh spend time dan lebih selesa duduk kat rumah tu sebenarnya. Okey, tarik. Bonding kita tu makin kuat lah. Family, kawan. Okey, Syafiq kata itulah faktor je. Bagi kau lah, Fik. Nabil kata. Saya bukan Syafiq. Saya tertukar. Terbalik. Kau rasa macam mana, Fik? Kau rasa macam betul apa Nabil kata? Atau kau rasa macam namanya pelawak macam Terengganu? Pelawak. Kau rasa macam mana? Aku rasa ada betulnya jugalah. Sebab apa ni? Yelah, benda sometimes kita tak boleh expect. Macam contoh kedai tutup kan. So dah habis banyak masa. And then kena cari kedai lain pula. So basically makan di rumah tu lagi bagus lah. Okay. Bila dia create bonding, family, so on. At the same time kita boleh tunjuk rumah kita macam mana dekat member, keluarga kan. Dan satu lagi, pembudayaan untuk macam contoh saya nak cakap bawa bekal kan. Pembudayaan bawa bekal ni, dia bukan start daripada rakyat saja. Dia kena start daripada pemimpin, dia kena start daripada influencer, dia kena start pada orang keliling. Sebab apa? Rakyat dia akan lebih ikut kepada pemimpin. Ingat, dalam Islam pun menetapkan kalau kita pilih pemimpin yang baik, kita akan jadi baik. Kita akan jadi baik. Sama juga macam tu. Kalau katakan kita pemimpin tu bermula bawa bekal, barulah kita boleh rakyat pun rasa macam, oh, orang besar pun bawa bekal. Apa hak aku untuk makan kat luar, makan kat Menate tiap-tiap malam? Menate dia apa benda? Menate ni dia macam western punya ni lah. Kenapa aku semua dengar perkataan korang aku tak faham Menate. Ni kedai yang macam mainstream lah untuk generation kita orang. Generation Tapi aku tarik bila Nabil kata, oh tokoh-tokoh lah.
tokoh kena tunjukkan contoh sebagainya. Itu maksudnya kita kelakar langkah lah untuk pastikan bahawa budaya bawa bekal ataupun makan kat rumah ni diperkasakan. Betul. Cuma bagi aku, adakah dengan tokoh-tokoh gerakan kempen ni cukup untuk selesaikan masalah ni? Tak juga. Kau rasa macam mana? Aku tak nak bincang pasal tokoh, tapi aku nak sentuh pasal struktur gaji jugalah. Struktur gaji dulu. Katakan dia duduk di seorang ni dia duduk di kawasan urban kan. But then dia punya perbelanjaan dia tak bersesuaian dengan gaji dia lah. Which is macam Nabil sentuh tadi, dia pergi Starbucks, dia pergi kedai-kedai mahal lah. So basically dia punya gaji tu habis disebabkan lifestyle dia. Dia terlalu ikutkan lifestyle yang ada di social media sehingga kan dia berbelanja melebihi dari apa kemampuan dia. Which is kita ambil satu contoh lah, makan tengah hari. Dia banyak makan tengah hari dekat kedai-kedai mewah lah. Macam cafe style yang mainstream lah sekarang. Sebab dia Instagramable lah. Ambil gambar and then post. Post and then show off macam tu je lah. But then dia tak fikir dia punya financial punya betul. sendirilah. Dia agak memakan diri lah. So kena ukur baju di badan sendiri jugalah kita sebagai rakyat. Dan even kalau lunch kat luar pun lagi banyak spend time sebenarnya. Kalau kita tengok, saya dah pernah lalui lah. Contoh kalau saya nak lunch kat luar, saya kena beratur. Saya kena tunggu seat, saya kena tunggu air saya sampai masa. Kalau saya lunch di tempat kerja saya hanya perlukan panas makanan saya 1 minit 2 minit, makan. Lepas tu ada spend time lebih untuk power nap. Okey. Nampak tak? Kita ada masa yang lebih panjang kalau sebenarnya kalau kita bawa bekal. Cuma dia tak diperkasakan macam mana di Jepun bawa bekal, macam mana di US bawa bekal. Bila kau cakap tak diperkasakan, memang benda tu bukan budaya pun. Bukan budaya lah. Bawa bekal sebab bila kau borak tentang, kita bincangkan tentang makan di luar ni. Aku setuju, aku rasa aku kena nyatakan benda ni. Aku setuju apa yang dikatakan oleh Rafizi. Makan di luar ni memang menghabiskan duit. Sebab apa? Dah data, kau check mana data sama aja. Data makanan kat restoran 4.7% inflasi dia. F&B 4.1%. Memang tinggi lah. Padahal kadar general secara umumnya 2%. Tapi aku rasa apa yang perlu digerakkan oleh kerajaan bukan hanya nyatakan masalah, juga kena nyatakan solusi. Bagi aku, aku setuju apa yang dikatakan oleh Nabil tentang tokoh-tokoh ataupun influencer untuk bawa budaya ni. Syafiq pun kata tentang struktur gaji dan sebagainya. Tapi bagi aku benda tu adalah sub factor dia. Bagi aku satu benda yang kita kena pastikan yang pertama adalah bagaimana kerajaan nak kurangkan masa orang ramai ni di luar. Di luar rumah. Macam aku cakap tadi, 1-2 jam, 1 jam hingga 2 jam dihabiskan di jam. So bagaimana kerajaan nak pastikan rakyat kurangkan guna kereta. Sekolah pengangkutan awam pertama. Public transport. Yang kedua adalah bagi aku, bila kita nak mulakan budaya baru, budaya pekerjaan pun kena baru. Betul? Macam mana kau nak kurangkan orang pergi tempat kerja? Itu kau buat polisi bahawa 2 hari seminggu bekerja kat rumah. Betul? Pasti dia akan duduk kat rumah. Dia akan lebih masa untuk masak dan sebagainya. Kita sedu orang bekerja lah. Itu kedua. Dan ketiga bagi aku yang paling penting adalah, bagi aku bila orang tahu makan kat luar ni mahal, tapi dia tak ada, orang kata, kesedaran kewangan. Aku tahu perkataan ada betul, tapi aku rasa itu boleh digunakan. Kesedaran kewangan maksudnya dia tahu benda itu salah, tapi dia tak fikir alternatif untuk pastikan kewangan dia ataupun pendapatan boleh guna dia lebih banyak. Bagi aku isu kat Malaysia ni, bila kena buat budaya baru, aku setuju. Contoh pertama adalah kerajaan ataupun tokoh-tokoh. Kita tak naklah kerajaan kata makanlah kat rumah, tapi Perdana Menteri, Menteri makan kat kedai. Kedai. Kau tak bawa budaya baru. Ya, walaupun bukannya kedai yang mahal pun sekali. Tapi masih makan kat luar. Masih makan kat luar. Benda memang mahal. Benda memang lagi mahal daripada biasa. Bila sebut pasal makan kat luar ni, sebenarnya dia bermula daripada bangku sekolah juga. Sebab kita kena praktikkan pembawaan bekal macam Nabil sebutkan tadi. Pembawaan bekal bermula daripada sekolah. Encourage orang sebab yang pertama hygiene. Yang kedua lebih disiplin dan lebih selamat lah, which is tak perlu pergi kantin so on. Betul. Sebab dekat kantin pun dekat sekolah pun kita ada kantin, maafkan saya. Betul. Ini menarik ya. Bila aku boleh katakan bahawa apa yang disebut oleh Rafizi betul, tapi orang tanya aku, "Man, kenapa orang tembak Rafizi?" Ada orang tanya aku. Aku tak kenal pun Rafizi siapa.
Tapi orang tanya aku kenapa orang tembak revisi. Aku kata je lah depan. Apa yang dikatakan oleh revisi itu betul. Tapi dia hanya mengatakan masalah. Memang orang bengang lah. Batu Fahmi Reza buat terus tu. Lagi satu dia adalah harsh true. Oh yes. Terlalu kejujuran yang macam, sebab ada setengah rakyat ni. Pandangan aku lah. Contoh macam aku lah. Okay. Simple. Kita ni bila orang tegur, kita macam tak boleh nak terima tau sebenarnya. Yes. Betul tak? Aku tak tahu kau macam mana. Bukan kita je lah. Maksudnya semua manusia ni memang ada perangai macam, aku rasa aku yang paling betul. Aku kena tegur, Pak, tak boleh. Ini tak boleh. Basically kau just ambil permukaan dia lah. Kau tak ambil explanation. Kau tak cuba fahamkan. Cuba fahamkan. Betul. Macam yang dekat artikel tu sendiri kan. Dia ambil main point je. Tapi bawah tu dia ada penjelasan dia sebenarnya. Yes. Lepas tu cuma marah-marah. Tapi solusi pun perlu di-provide oleh kerajaan. Yes, betul. Sebab kerajaan ni, kalau nak cari masalah, itu tugas pembangkang. Kerja pembangkang tu. Pembangkang. Tapi yelah, betul aku setuju kau. Sekarang ni apa yang aku tak nampak bila keluarkan benda tu adalah apa next step kau? Apa next step? Betul. Macam mana kau pastikan orang tak makan kat luar? Ataupun macam nak pasti galakkan orang bawa bekal makanan. Banyak Nabi sebut, Syafiq sebut, aku pun sebut. Bagi aku, isu makan di luar ni isu yang berfakta. Memang costly, memang lebih menambah kos. Tapi apa solusi kerajaan? Itu benda penting. So itu saja untuk makan di luar. Kita sembang banyak juga makan di luar. Tapi ini benda yang penting lah untuk kita pergi ada topik seterusnya. Itu kita akan bicarakan tentang Pilpres. Ataupun cuba Pilpres tu bahasa Indonesia lah. Aku masukkan itu perkataan yang digunakan di Indonesia. Bahasa rasminya adalah pilihan raya Presiden Indonesia. Kalau kat Malaysia kita PRU. Saya ingatkan Pilpres tu macam satu jenama pensel. Dulu pernah. Dulu ada. Macam bunyi ubat je. Macam bunyi ubat. Okay. So mungkin orang tanya, kenapa Jongopi ni nak bahaskan Pilpres? Kenapa kita cuba bawa pendekatan baru? Sembang benda-benda yang kita boleh kata benda-benda yang ilmiah. Sebenarnya kita sembang banyak kewangan. Ya, kita ada dapat hataran-hataran di sosial media katakan, apa kata Jongopi ni cubalah ulas juga isu semasa, cuba bagi idea baru. Contohnya bolehlah lawan KJ dengan Syari tu. KJ Siapa tu? Aku tak kenal tapi orang sebut kat komen. Aku baca lah sebab tu tugas aku. Okay. So cuma mungkin kita mulakan benda yang simple untuk tetapi press ni. Aku pun lost lah ni. Okay. So kita sedar bahawa sekarang ni tahun depan 2024 akan ada pilihan presiden. Kita sedar mungkin Syafiq dengan Nabi akan terangkan lebih. Kita sedar bahawa Indonesia ni satu, kita kata, negara serumpun lah. Maksud negara serumpun ni negara yang ada persamaan yang banyak. Sudut budaya, percakapan, muka diorang pun lebih kurang macam kita kacak dan bergaya. Macam saya lagi kacak lah. Tak tahulah itu viewer tentukan lah. Cuma persoalan yang besar yang aku nak cuba kita bincangkan hari ini. Mungkin Syafiq dan Nabil boleh terangkan apa sebenarnya berlaku sekarang ni kat Indonesia. Apa keadaan semasa dalam menuju ke Pilpres 2024 ni. Adakah Indonesia ni tengah bergolak atau tengah ada demonstrasi dan sebagainya? Mungkin kita mulakan dengan Nabil. Okay, aku nak kau juga. Kau saja ni. Pandangan aku lah. Sebabkan aku ni bukan jenis yang suka aku ni pun jenis yang suka observe, tengok. Sebab geopolitik ni sebenarnya perkara yang sangat-sangat menarik. Lebih-lebih lagi Indonesia, macam Aiman cakap, dia adalah serumpun. Dia adalah saudara kita kan. Saudara terdekat. Apa-apa je dia macam cakap adik-beradik lah. Kalau kita gaduh dengan dia, kita boleh gaduh dengan dia. Orang lain cakap pasal kita, dia pun make up dengan kita. Betul. So adalah satu tanggungjawab kita untuk lihat, observe. Sebab apa? Pertama, Indonesia ni dia adalah negara ekonomi yang terbesar di ASEAN. Betul. So dia ada impak yang besar untuk Pilpres ni. Dan pada pandangan aku, sekarang ni pun about Indonesia ni, apa yang aku nampak, Jokowi dah tak boleh bertanding. Jokowi memang dah tak boleh bertanding. Sebab dia dah habis 2 term. Melainkan dia nak buat satu langkah macam negara Rusia. Dia tiba-tiba dia buat pindah perlembagaan, dia bertanding lagi sekali. Itu tak tahulah kan. Sebab kita tak tahu dia kat sana. Betul. Tapi pandangan aku sekarang dia nampak lebih kepada pertemuan 3 penjuru. Iaitu Anies, Prabowo dan Ganjar. Bukan Ganjar yang tu lah. Kisah Ganjar lah. Kisah Ganjar. Nama orang. Jangan saman So itu pandangan aku. Dan aku nampak dia lebih sekarang pun orang nampak Indonesia ni lebih kepada arah
ke arah yang G20. Dia lebih kepada pro G20 berbanding pro negara-negara ASEAN. 20 negara ekonomi terbesar. Itu sebab kita tengok Indonesia ni dia banyak buat pinjaman daripada China apa semua. Dan kita tak tahu untuk yang tahun depan, lepas ni Jokowi dah tak ada. Siapa yang menang? Adakah dia akan meneruskan ideologi Vision dia lah. vision Jokowi ataupun tidak? Ataupun dia akan teruskan idea lain. Tu masalah bila pemimpin bertukar-tukar ganti ni. Dia macam visi tak Kau tetap. setujulah kekal je 20 tahun. Tak setujulah Tak basically. setuju juga. Itu akan berlakunya Defektor. apa tu detektor kuku besi dan berlakunya bila ada absolute power will be absolute corrupt. Oh gila. Okay, itu Nabi sebut. Nabi kata ya, impact ataupun keadaan semasa ni memang ada 3 penjuru sebagainya. Mungkin ya, Syafiq sebagai orang Sabah tiba tak ada kaitan tu nak sebut je. Ada kaitan. Supaya ada orang kaitan. tahu Sebab apa ni? Kalimantan is part of Borneo Yes, actually. betul. Kepulauan Borneo. So mungkin kau ada pandangan berbeza. Bagi kau apa keadaan semasa kat Indonesia sekarang ni menjelang ke Pilpres? So apa yang kita tahu, Indonesia ni dia adalah negara republik lah. Sistem pemilihan dia agak berbeza dengan negara kita, which is diorang ada 3 lapisan. Tak silap aku lah, betulkan kalau aku salah lah. Dia ada 3 pemilihan, which is pertama presiden, yang kedua DPR dan ketiga DPP. Yang tu apa yang aku tahulah. DPP tu bila dengar macam dia bahasa dalam pustaka bukan? To BPP. bukan. DPP ni dia kalau dekat Malaysia dia akan rakyat akan pilih adun. Yes. Dia akan select adun kau. Betul. And then DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. So itu adalah diorang punya parlimen lah. Lebih kurang parlimen. So diorang perwakilan tak parlimen. ada, so diorang tak ada dewan negara lah, senator-senator. Tak ada. Dah aku dah check balik. Tapi setakat ni dalam structure diorang semua yang dipilih. Termasuklah ada satu term kabupaten. Banyak term tu lah. Banyak term. Dia ada Provinsi semua banyak term tu. Tapi yang masuk parlimen selalunya adalah DPP dan DPR. Ini macam ahli parlimen dengan adun lah. Dan diorang punya ahli parlimen memang ramai kan. Negara orang besar. negara diorang besar. Parti diorang boleh cakap lebih daripada 10, sehingga kan diorang kena buat satu koalisi lah. Yes. Dan tak ada satu parti yang betul-betul powerful lah. Ya, basically diorang adalah negara yang telah membuat kerajaan perpaduan lagi awal daripada Malaysia sebenarnya. Betul. So bila kita aku nak tambah sikit lah kan. Sila Lah. Sila. Aku bila aku bercakap tentang Indonesia ni, bagi aku Indonesia ni satu negara yang rapat dengan aku lah. Bukan bermaksud aku asal daripada Indonesia. Muka kau macam Indonesia. Muka aku seganteng Indonesia, itu pasti. Tapi apa yang aku teruja bila bercakap tentang Indonesia ni, sebab aku sedar bahawa politik dia adalah politik yang lebih jauh ke depan. Ya, betul. Percaturan politik dia, permainan politik lagi jauh. Sebab apa yang aku cuba nak terangkan dalam semasa Indonesia ni, aku pernah post kat sosial media aku tentang bahawa politik Indonesia ni politik dinasti. Okey, maksud dinasti kat sini lah merupakan politik keluarga lah. Indonesia ni satu perbezaan dengan Malaysia adalah kebanyakan parti ni dikawal oleh satu keluarga. Siap keluarga ataupun siap parti ada keluarga yang berkuasa. Kalau kita sebut partai ni adalah parti lah. Di Indonesia partai yang paling besar sekarang ini yang ada DPP yang terbesar PDPI. adalah PDPI ataupun Partai Demokratik Indonesia Perjuangan. So ataupun Partai Seladan yang Red Bull punya. Sana bagi Red Bull lah, Partai Red Bull. Warna merah juga lambang lembu. Kalau Itulah, lama lembu dia kat macam dia ambil dapat ilham nak buat logo parti tu pun daripada Pancasila tu. Betul. Agak impress lah diorang punya semangat. Dia adalah partai yang baru tapi asal usul dia partai masa kemerdekaan dia orang lah. Sebab kalau partai yang ada lambang lembu ni selalunya kalau kat Malaysia PRM kan. PRM. Parti Rakyat Malaysia. Betul. Tapi bila aku cakap tentang Indonesia ni, memang dia pertempuran dinasti lah. Mungkin aku nak cuba terangkan, bagi aku bagaimana permainan politik Indonesia ni dia satu benda sangat dinamik. Okey, kalau kau sedar, aku rasa Syafiq Nabil tahu bahawa sekarang presiden adalah Jokowi. Jokowi merupakan dari partai DPI, Partai Demokratik Indonesia. Partai yang Red Bull lah, aku sebut partai Red Bull. Tapi yang menjadi kejutan, dia ada Jokowi ni dia ada dinasti juga. Dia ada dinasti, dia ada keluarga dia juga. Sekarang ni Jokowi ni tengah bertempur dengan satu bagi kat Indonesia bagi Mega Chan. Mega Chan atau bahasa sebenarnya Ibu Megawati. Tapi di sana disebut Mega Chan, maksud Mega Chan ni nama panggilan dia lah. Ibu Mega ni merupakan anak kepada Soekarno. Soekarno presiden pertama Indonesia. So sekarang dia merupakan ketua umum kepada PDIP. Anak perempuan dia merupakan setiausaha
Oh, ni pada memang nepotisme teruk nepotisme. ni. Dia macam kalau Aiman cakap dinasti tu dia macam nama selay. Tapi nama sebenar yang belakang ni adalah nepotisme lah. Nepotisme mungkin terlalu tinggi kan. Tapi ini baru PDPI. PDPI. Sebab kita tengok bila kita tengok bahawa Jokowi memang buat asal-usul PDPI. Tapi menjadi aku 3 hari lepas anak dia nama dia Kaisan. Kaisan ni memang aku follow lama sebenarnya. Aku follow lama bukan dia kenal aku maksudnya. Aku follow sebab dia kenal kau. Tak kenal aku siapa kan. Tapi aku nak kata dia ni sangat dilihat sebagai seorang figure yang prospek lah. Ada masa depan yang cerah. Tapi menjadi kejutan 3 hari lepas ke dalam 4 hari lepas dia masuk PSI. PSI ni adalah Pantai Solidaritas Indonesia. So apa yang menarik Apa yang menarik? Aku nak terangkan keadaan Indonesia sangat menarik menjelang Pilpres ni. 3 hari lepas Kaisan masuk PSI, Pantai Solidaritas Indonesia. Tapi dalam hari lepas ke hari ni dia jadi pengerusi. Ada PSI. Oh, ni memang nepotisme teruk ni, tak ada pemilihan terus. Sampai orang kata, sekarang ni PSI merupakan pantai Jokowi. Tapi apa kita tengok benda ni? Bila aku buat analisis. Keadaan Indonesia sekarang ni kita bukan pertembungan 3 penjuru ni. Anies, Prabowo, Ganjar semua ni. Aku tak tengok benda ni pertembungan 3 ni. Ini pertembungan yang di luar saja. Pertembungan di dalam adalah antara Jokowi dengan Ibu Mega. Dua ni tengah menyatu ataupun mengatur pergerakan memastikan bahawa sesiapa yang menang Pilpres nanti akan memberi kelebihan pada dinasti diorang. Sebab Jokowi memang ada anak dia. Anak dia bertanding. Ahli Parlimen ke ada aku lupa. Dia juga anak menantu dia. Memang bertanding. Mega Chan ataupun Ibu Mega sudah pasti ada kumpulan-kumpulan dia. Aku tengok bila kau sebut 3 penjuru, aku tak dapat benda ni 3 penjuru lah. Tapi aku tengok ni 2 penjuru atau dalaman. Tapi aku ada satu soalan sebabkan kita highlight dua kuasa besar sajalah, which is Pak Jokowi dengan Ibu Mega lah. Sebelum pemilihan 2024 ni, which is tahun 2019, kita ada pesaing yang betul-betul rapat lah dengan PDIP PDIP ni, which is partai Golkar tak silap aku. Golkar, ya betul. Yang dipimpin oleh saudara Prabowo. Prabowo Gerindra. Golkar aku lupa nama pengurusi. Aku pun lupa. Ni. Nama parti Indonesia ni saya menarik tau. Nama dia sangat bila kita sembang tentang partai Indonesia ni, dia sangat merakumi kuasa setempat. Dia nama menarik. Lepas tu logo dia pun logo yang ganas tau. Macam Malaysia. Macam parti Malaysia ni sendiri. Kita tengok logo dia logo macam sosok lembut-lembut diplomasi ni style. Sebab tu kau cakap politik Indonesia ni dia sangat ke depan. Dia tahu bahawa if aku nak pastikan pantai atau parti ni ke depan, aku kena meletak satu lambang yang mudah diingati. Walaupun orang akan throw Red Bull, ada orang throw Gerindra ni Prabowo punya. Akan throw USA sebab macam USA, Buhlan dan sebagainya. Kan mudah lah. Tapi benda tu bagi orang mudah untuk orang ingat. Bagi aku ke depan. Banding dengan parti Malaysia. Yeah, Dan parti Malaysia ni nak catch up lah. Parti Malaysia ni aku nampak politik dia memang politik ke depan macam Aiman cakap. Sebab di Indonesia aku perasan diorang tak boleh nak main sentimen macam kat Malaysia. Macam Malaysia ni dia akan main sentimen perkauman paling nombor 1. Lepas tu agama, lepas tu sentimen sekular lah, sentimen macam dengan satu parti yang terpaling Islamik dia akan guna sentimen sekular lah. Macam parti yang pro chauvinisme pula akan main Islamic State. Dia lebih kepada macam tu. Dia kalau kita tengok politik Malaysia ni politik yang macam terkutuk macam tu je. Berbanding dengan politik Indonesia yang memang betul-betul ke depan. Yang betul kalau masuk je memang betul ini adalah battlefield Langkawi pula. Ini adalah battlefield politik. Yes. Tapi bila kau cakap tentang aku nak kena ceritakan bahawa bila kau sembang tentang Indonesia, dia ada masalah identitas. Identitas bahasa Indonesia. Masalah identity. Anies salah satu calon presiden tu. Dia calon bebas kan? Dia bawa Partai Demokratik lah. Partai Demokratik. Nasional Demokratik. Dia bawa satu identiti yang Islami. Dia bawa identiti Islami. Tapi apa yang menarik dengan Indonesia adalah rakyat dia kebanyakan ni walaupun 80% merupakan Muslim. Tapi pemikiran orang agak ke depan, aku sebut progresif lah, ke depan, mereka nak presiden yang boleh bawa perubahan. Sebab mereka tak suka sangat pantai ataupun calon yang terlampau bawa agama. Bagi orang benda tu tak bawa kemajuan. Dan bagi orang dia hanya sekadar nak menjual. Hanya nak menjual dan benda tu tak selesai masalah. Mungkin Syafiq nambah tentang Golkar ni? Golkar. Sekejap galau sikit lah. Tak apa. Tapi mungkin aku nak kat Nabil lah. Kau tahu bahawa kau
aku lihat kau sebagai politician. Jangan macam Aku tu. letak kau sebagai politician. Kau lihat bahawa dari sudut pandangan kau, adakah apa sebenarnya impact Pilpres ni pada Malaysia ni? Kenapa kita kena cakna apa yang berlaku dekat Pilpres ni? Okey. Pandangan aku ada banyak pandangan. Tapi aku Ada banyak pandangan. Kau banyak pandangan kau. Banyak pandangan aku. Ada pandangan yang tu, pandangan tepi ni, pandangan sini. Pilpres yang akan datang ni, dia sebenarnya akan ada impak kat Malaysia. Okey. First, impak daripada segi ASEAN, impak daripada geopolitik dan impak daripada segi rakyat. Okey. Pertama, kalau katakan Pilpres ini dimenangi sebab baik kita ke back kepada waktu zaman Jokowi. Jokowi pasti menang kan. Jokowi pasti menang. Kalau ingat rap tu. Okey. Kalau kita tengok apa yang Jokowi bawa. Jokowi ni dia bukan macam presiden Indonesia sebelum ni. Dia lebih kepada pro G20. Yes. G20 apa nama? Kumpulan 20. Kumpulan 20 ekonomi negara terbesar ekonomi dunia. terbesar lah. Malaysia tak terima, tapi tak apa. Tak apa. Yang sedih nanti kita buat balik. Nanti insya-Allah kita masuk. Okey. Kita nampak Jokowi lebih pro kepada situ berbanding pro kepada ASEAN. Yes. Sebab kalau tengok, sebab Jokowi dia lebih kepada pro pentadbiran yang macam dia lebih pro China. Tengoklah berapa banyak pinjaman yang China buat, seperti macam Datuk Seri Najib pernah buat dulu sebelum ni. Panggil China untuk buat projek apa semua. China bagi pinjaman semua ni kan. Tapi berbeza dengan calon-calon yang ada sekarang. Yang calon memang aku nampak calon presiden sekarang macam Prabowo. Macam Prabowo ni kita nampak dia sangat-sangat pro ASEAN. Betul kan? Dia sangat-sangat pro ASEAN. Dia pun hari tu pernah jumpa dengan Sultan Johor, saya rasa. Betul. Dia buat lawatan. Pernah menghadap Sultan Johor kan. Betul. Saya tarik balik jumpa tu, menghadap. Okey. Dia pernah menghadap dengan Sultan Johor sebab dia nampak dia adalah pro ASEAN. Kalau daripada segi Malaysia, pandangan aku, kalau katakan kita dapat presiden yang pro ASEAN, dia akan beri impak yang besar kat Malaysia. Ya, betul. Dia akan beri impak yang besar bukan kepada Malaysia saja, lagi-lagi kepada ASEAN. Sebab ASEAN ni pandangan aku, dia kena bersatu. Dan Indonesia ni adalah negara yang ekonomi paling terbesar kat dalam ASEAN. Ya, betul. Come on weh, kita boleh tengok KDNK Indonesia sampai 1,385 bilion. Okey. Dan KDNK ASEAN pula hanya 3.3 trilion. Berapa tu sebenarnya nisbah dia? 1/3 saudara. Bukan kecil. Saudara. Saudara. Bukan kecil. Dan kita tengok Indonesia ni, dia adalah sebuah negara yang tenteranya agak besar. Ya, betul. So kalau katakan kita dapat yang bukan pro, ini aku bawa keluar satu sketsa lah. Kalau katakan masa depan tiba kita dapat Indonesia dapat presiden yang betul-betul macam style First presiden dia. bukan macam first presiden Yang Malaysia. Yang Malaysia apa semua. Rasa macam ni impak kat Malaysia. Ya, dia akan mengganggu. Dia akan mengganggu lebih-lebih lagi kepada Sabah dan Sarawak. Dan kita jangan lupa Jokowi juga dia ada membuat satu idea IKN ya, Ibu Kota Negeri di Kalimantan. So kalau katakan tiba-tiba Prabowo masuk, Prabowo cakap kita batal benda ni, ada impak kat Sabah Sarawak. Betul. Dan dia ada pros and cons. Kalau katakan IKN tu berlaku juga, presiden lepas ini dia bawa benda tu, dia akan bawa impak kepada rakyat Malaysia juga. Betul. Kita takut rakyat Malaysia akan migrate dan bekerja sana, dia akan berlaku lagi sistem macam mana Singapura dan Johor. Itu pandangan aku lah. Itu apa yang Nabil rasa, pendapat lah. So, bagi kau, Bi, kau Nabil sebut Sabah ni, kita kena balas. Bila Nabil sebut Sabah, kau kena balas. Nabil kata banyak impact IKM dekat Kalimantan, adakah impact pada Sabah Sarawak. Bagi kau, adakah Pilpres ni, siapa-siapa jadi presiden pun kita takkan masuk campur. Cuma adakah Pilpres ni kita mengharapkan presiden yang betul-betul yang menyatukan Asia lah. Kita tak boleh masuk campur sebab kalau kita masuk campur kita dah mengganggu Sistem demokrasi. Tapi kita boleh bagi pendapat lah. Tapi bagi kau sebagai rakyat Sabah. Sebagai rakyat Sabah. Sabah Republic ke? Tarik balik. Sebagai rakyat Sabah. Sebagai rakyat Sabah. Bagi macam kami yang beranggapan keluarga-keluarga je apa ini. Keluarga Sabah tau. Keluarga-keluarga juga. We are family, bro. Apa saja ni? Rasa adakah Indonesia ni sangat signifikan ataupun IKN yang dibina di Kalimantan ni mampu membangun ekonomi kat Sabah. Bagi kau macam ni? Pada pandangan aku, bila Indonesia memindahkan ibu kota dia daripada Jakarta ke Kalimantan, dia sebenarnya adalah satu indikator yang sangat bagus lah, which is kita tahu Sabah Sarawak antara negeri yang paling mundur lah di Malaysia.
Jadi apabila pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan kepada Kalimantan, of course kegiatan ekonomi, pelaburan apa semua akan meningkat lah. Kat Kalimantan dekat Pulau Pulau Borneo tersebut. Pulau Borneo lah, to be general. Of course Sabah Sarawak akan dapat manfaatnya sebab kita negara yang trading juga. So daripada ekonomi, of course kita akan dapat kelebihan dan infrastruktur lah, which is Sabah Sarawak kita cukup sinonim dengan jalan macam di bulan orang bilang. Di bulan. Berlubang. Berlubang lah. Tak payah pergi bulan, pergi sana. Pergi sana je. Alang-alang aku dah cakap Sabah. So ya, daripada segi pembangunan di Sabah jauh lebih mundur daripada apa yang kita dapat di Malaya sekarang ni lah. Di Malaysia. Maafkan saya tarik balik. Malaya. Macam jalan, coverage, coverage, internet apa semua. Basically aku bila duduk Sabah aku rasa macam 10 tahun ke belakang lah, dan aku agak sedih dengan keadaan tersebut. So aku harap dengan pemindahan ibu kota. Ibu kota Indonesia ni ke Kalimantan akan mendatangkan kesan yang signifikan lah kepada ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Sebab apa, of course lah yang daripada Indonesia akan datang melancong ke Sabah. Macam baru-baru ni aku ada baca satu news which is bila saja Presiden Indonesia yang latest ni, which is Jokowi lah, dia nak umumkan pemindahan ibu kota tu ke Kalimantan, automatically jalan dekat sempadan Indonesia tu okey lah, kira macam complete di-chain. Macam dia tahu mesti sebab dia pernah pergi. Tak pernah. Tengok news. Lagi satu pun dia kalau bila diubah kan, kalau katakan presiden selepas ini membawa satu ideologi ni, satu pembawaan ubah, dia teruskan je apa yang visi Jokowi bawa, dia adalah satu benda yang baik. Pertama, sebab bila dia ubah je, rakyat Malaysia yang di Sabah Sarawak mesti akan pindah sana. Tapi dalam satu masa sama, dia adalah satu kick kepada kerajaan Malaysia sebenarnya. Untuk kerajaan Malaysia kembangkan ekonomi di Sabah Sarawak, sebab dah ada persaingan yang besar. Takkan sebagai kalau saya kerajaan, takkan saya nak duduk diam bila rakyat saya keluar daripada negara saya untuk kerja tempat lain. Mana tenaga buruh saya? Tenaga buruh saya mesti dikekalkan untuk negara saya. Betul. Jadi dia adalah kick kepada kerajaan Malaysia untuk bangunkan Sabah Sarawak macam mana Indonesia bangunkan ibu kota Kalimantan. Kau ni politician tu. Mungkin aku nak tambah sikit. Lepas aku cakap Nabil politician Janganlah macam tu. Kau yang cakap. Tapi aku bila aku borak tentang, kita borak tentang impact, aku tertarik satu benda. Ya, aku setuju dengan Nabil kata tadi bahawa Indonesia ni dia 1/3 KDNK dia daripada ASEAN. ASEAN 3 trilion, dia 1 trilion, 1/3 lah. Tapi apa yang aku lebih tengok adalah, aku seorang yang sangat-sangat pro pada penyatuan ASEAN. Aku bawa idea ni dah hampir kat 5 tahun dah. Tapi tak ada orang setuju sangat pun. Saya setuju dengan saudara. Tapi Anwar lah, aku sebut saudara Anwar lah, dia start bawa benda tu. Cuma bila aku tengok Pilpres ni, aku sangat ikut setiap hari. Aku ikut setiap hari apa berlaku. PSI keluar, Kaisan, anak dia, semua aku tengok setiap hari lah. Cuma aku tengok kenapa aku tertarik dengan politik Indonesia ni, sebab satu benda aku nak ataupun nak capai adalah penyatuan ASEAN untuk menjadi satu koalisi, satu organisasi, satu koalisi yang sangat neutral. Bagi aku, dalam kita bicara tentang impact pada Malaysia, Indonesia ni tak ada impact direct dengan kita. Mungkin dari sudut Sabah Sarawak mungkin ada dengan IKN. Tapi dari sudut indirectly, secara tidak langsungnya, dengan Indonesia fokus pada ASEAN, dia beri sangat kebaikan kepada kita. Sebab apa? Dengan ASEAN dapat disatukan, semua negara lebih berfokus pada ASEAN, negara ASEAN lah. Menyebabkan negara-negara luar, contohnya Barat, US, Europe dan sebagainya, dan juga di timur, China, Rusia dan sebagainya, akan lebih susah nak penetrate ataupun menelusuri dalam ekonomi ASEAN. Sebab kita sedar bahawa ASEAN ni suka je kita nak bersatu, sebab Vietnam lebih pro dari China. Ya, betul. Contoh begitu. Indonesia mungkin 50-50, kita sangat neutral. Singapura lebih pro pada US. Filipina lebih pro pada US. Itu menyebabkan semua orang ada kepentingan masing-masing. Menyebabkan bila kita kata, apa kata kita neutral, semua tak nak. Semua nak berpihak. Dan akhirnya kita kena sedar bahawa bila kita negara kecil, kita kena wujudkan kedudukan yang padu. Kedudukan maksudnya penyatuan yang padu. Bagi aku sangat pro dengan ASEAN, sebab aku pastikan
Ekonomi ASEAN ni boleh bergerak je satu, itu pertama, satu. Dan kebergantungan Malaysia ni di negara luar ASEAN dikurangkan. Sebab contoh kita cakap tentang kos makanan. Kos beras dan sebagainya. Dia banyak faktor sebab luar ASEAN. Betul. Contoh bila beras naik, sebab apa? Sebab India punya ekspor dikurangkan. Contoh kenapa tepung naik, sebab isu Ukraine Rusia. Dia banyak faktor-faktor di luar ASEAN. Kalau kau tengok, kalau kita dapat apa kita kata integrasi antara negara ASEAN diperkuatkan, ekspor import antara negara ASEAN diperkuatkan, akhirnya kita hanya ataupun impactnya akan berlaku jika ada konflik dalam ASEAN, bukan luar. Itu aku. Tapi yalah, apa yang aku tengok Anies, Ganjar, Prabowo ni, aku tak nampak satu visi yang jelas sangat untuk ASEAN. Sebab Prabowo dia pro pada Indonesia maju. Maksud Indonesia maju ni maksudnya dia agak pro pada untuk Indonesia ni melahirkan ataupun mewujudkan semua barang-barang buatan Indonesia. Tak salah. Betul. Bagi negara diorang tak salah. Tapi adakah kita mampu bersaing diorang? Itu je persoalannya. Cuba kita bayangkan jika buatan Indonesia lebih banyak, ataupun rakyat mereka utamakan buatan Indonesia, market kita akan tertutup sedikit lah untuk ke Indonesia. Itu pertama. So tengok dari sudut Anies ni lebih kepada mungkin Anies aku betul atau salah, tapi dia lebih pro pada pergerakan Islamik dia. Itu memang dia bawa dari zaman DPR lagi lah. Tapi untuk Ganjar pula, Ganjar dia tak nampak lagi. Ganjar ni dia seorang politician luar Indonesia. Tapi sebagai politician yang sangat popular. Dia popular sebab dia sangat humble, dia sangat nampak merakyat. Tapi sebagai statement ataupun pembuat dasar tak ada idea. Bagi aku lah. Aku sebenarnya memang ada satu forum dekat Indonesia. Dia bincangkan forum tentang baca pres. Baca pres ni adalah sekatan pada bakal calon presiden. Ni debate untuk presiden Presiden. Dia buat di Universiti Gajah Mada. Diorang ni banyak sangat short form macam tu. Macam kita short form tengah perkataan je. Betul. Perkataan Macam aku, orang selalu sebut aku cogan. Cowok ganteng. Aku ramai kawan-kawan Indonesia kata cogan aku cowok ganteng. Tapi kita patut balik pada ni. Aku rasa kawan-kawan kau tu buta lah, man. Dia buta pun masih kawan-kawan aku. Tapi kita nak patuh. Aku tengok Indonesia ni sifat dia sangat Progresif lah. Dia sangat progresif dan jika apa yang berlaku di Indonesia, dia akan bagi impact ke Malaysia. Betul. Dia akan bagi impact secara tidak langsung, of course secara langsung dan sebagainya. Sudah pasti sudut TKI, Tenaga kerja Indonesia, TKI, tenaga kerja Indonesia. Itu konflik. Kita dua benda je dengan kita Indonesia ni, TKI dengan sepadan. Sepadan lauk. Berebut dari dulu lagi. Satu lagi man, kau lupa. Makanan. Makanan ataupun silat. Batik. Benda tu akan bergaduh. Kita negara serumpun. Pembudayaan. Tapi aku tengok bahawa apa yang expectation aku dekat Pilpres ni, kita tengok permainan dia sangat dinamik. Tapi kita nak pastikan bahawa sesiapa jadi presiden, dia bagi impact yang signifikan, yang positif kat kita. Itu benda penting. Cuma kita pergi pada soalan terakhir lah. Soalan terakhir pada Syafiq dan Nabi. Bagi kau Syafiq, apa yang kita boleh belajar dengan politik Indonesia? Apa yang kita boleh belajar sebenarnya? Aku nak sentuh dalam a few points je, which is 3 lah. Yang pertama, kepelbagaian budaya dan etnik. Kita tahu Indonesia ni dia lebih daripada 10 etnik lah, roughly aku boleh cakap. Ada banyak. So basically diorang akan ada banyak agama lah, which is selain daripada agama Islam, diorang ada agama budaya diorang sendiri lah. Macam Kristian, agama basic macam tu lah. Tapi diorang tak pernah pun blend in diorang punya isu agama, isu perkauman diorang di dalam pemilihan presiden, dalam pemilihan pemilihan kerajaan diorang. Itu apa yang aku respect lah dengan Indonesia ni. Yang seterusnya which is proses pemilihan lah. Aku tengok proses pemilihan diorang agak ketat lah, disebabkan jumlah kerusi diorang yang mencapai 575 untuk DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat diorang. So tidak ada parti yang boleh kawal semua. Kawal semualah. Basically diorang dah buat kerajaan perpaduan dan diorang secara tidak langsung telah pun mengalami satu perubahan politik yang sangat matang lah daripada tahun reformasi 98 tu di Indonesia sehinggalah sekarang. So apa yang kita boleh belajar, politik tu sangat dinamik lah dalam pemilihan mana-mana pun.
Menarik. Kau habis? Kau rasa macam mana? Pandangan aku buat kata kau lah. Aku macam politician. Memang politician. Tapi aku tengok apa yang best pasal politik Indonesia ni. Dia politik yang sangat-sangat menarik lah. Macam saudara, macam Syafiq cakap. Diorang ni dalam Indonesia, diorang tak mainkan sangat lah sentimen agama, kauman apa semua. Sebab, to be honest, Indonesia ni dia telah disatukan berpuluh-puluh tahun dahulu. So kalau engkau nak jadi sebuah ejen pemecahan, susah tau. Sebab diorang memang dah disatukan dengan bahasa, dah bangsa lah. Betul. Apa semua. Satu lagi, Pancasila. Pancasila. Saya pun tak tahu Pancasila, tapi dia tahu cakap. Sebab Pancasila ni dia Macam rukun negara. rukun negara lah, tapi diorang the most interesting is diorang betul-betul hayati Pancasila diorang. That's one respect. Itu kita kena tengok. Sebab sedangkan dulu Indonesia ni kita tengok, kita patah balik pada dulu. Suka sangat patah balik dulu. Tak apa. Diromantiskan dengan zaman dulu. Romantik dengan sejarah. Romantis sejarah. Sejarah mantan jangan diingat. Kalau macam zaman dulu. Okey. Macam zaman dulu kita boleh tengok. Indonesia ni sebenarnya dia sebuah negara, dia bukan sebuah negara tau. Dia daripada rumpun. Ya. Dia daripada Pulau Jawa, Kalimantan, daripada Sulawesi. Aceh. Semua memang orang yang bukan orang yang sama, bukan macam Pak kamu buat apa tak sebab lain-lain pada suku ya. Ya. Sukunya lain-lain. Ada daripada Jabar. Ada Jabar. Kita tengok daripada cerita yang paling simple yang selalu kita tengok. Tenggelamnya kapal Van der Weysch. Jangan tengok percintaan tersebut. Tengok macam mana budaya bangsa tu. Sampai ke tak nak bersembang sebenarnya. Tapi sebabkan macam sekarang, diorang boleh bersatu. Tu sebab kita cakap politik diorang ni politik yang sangat-sangat menarik. Kita boleh belajar macam mana diorang boleh main real politik. Macam ni lah betul-betul real politik. Betul-betul yang macam Macam mana? kalau bukan real politik saja. Diorang punya Yang betul-betul politician. Aku tengok dari tadi. Diorang punya style demokratik. Diorang punya kalau dia buat demokrasi. Demonstrasi jalanan. Maafkan saya. Kalau dia buat demonstrasi jalanan, even student pun buat demonstrasi jalanan. Bersungguh-sungguh. Kita kalau buat demonstrasi jalanan, datang 30-40 orang. Sebab apa? Tiada semangat negara tu. Oh, gila. Yang semangat yang ada semangat ni pun berapa orang je kalau kat Malaysia. Betul. Beza dengan Indonesia yang betul-betul. Sebab apa? Kita kena tengok. Daripada rusuhan pun boleh jatuh presiden. Daripada cara untuk menang mendapat kemerdekaan pun daripada Student jugalah. bukan daripada student, daripada Perjuangan jalanan. daripada perjuangan yang betul-betul berperang apa semua. Sebab diorang memang dilahirkan dalam keadaan yang saya cakap harsh. Betul. Diorang kena, kalau nak dapat something kena harsh. Tu sebab politik diorang pun politik yang betul-betul kita nampak ganas. Kalau saya diberikan peluang untuk belajar politik di Indonesia, saya pergi. Sebab belajar politik Indonesia ni sangat menarik. Esok kita pergi. Tapi fun fact tahu apa bila Nabil cakap student boleh jatuhkan presiden. Yang tu sebenarnya ada dalam movie telah direkodkan, which is di balik 98 di mana gabungan-gabungan pelajar tu telah menggulingkan rejim Suharto lah. Akibat daripada masalah ekonomi yang berlaku pada zaman tersebut dan sebab diorang mampu, diorang percaya benda tu perlu berlaku. Beza dengan Malaysia. Malaysia ni aku tak naklah macam terlalu harsh. Tapi kita ni memang lembut. Memang kita penuh dengan sopan santun. Tapi dia bagus sebenarnya. Tapi kalau dah ditindas pun masih sopan santun. Dia jadi macam agak kurang bijak lah macam tu. Tak bagus lah. Beza dengan Indonesia yang betul-betul dahsyat cara permainan diorang. Tapi ya bila kau cakap tentang politik Indonesia ni, aku rasa benda yang kita patut belajar lah. Aku rasa benda yang kita patut belajar adalah aku suka satu term ni. Aku tak tahu bahasa Melayu dia apa. Tapi bahasa Inggeris adalah multiracial nationalist. Okey, apa maksud multiracial nationalist adalah rakyat ni fokus pada negara. Maksud keutamaan dia adalah pada negara. Tapi dalam kau nak mencapai kesatuan rakyat ni, dua benda lah kena selesaikan. Yang pertama, aku selalu katakan kat mana-mana pun, kat Malaysia ni isu besarnya adalah bukan isu etnik. Bukan sebab kau Cina, bukan sebab kau Indian, bukan sebab kau Malay, kadang-kadang dan sebagainya. Isu besar kat Malaysia ni sebab rakyat kita terlampau menggunakan bahasa yang berbeza. Betul. Aku contoh bila orang tanya aku, kenapa orang Terengganu tak nak maju macam Selangor? Bukan tak nak maju. Kau pergi Terengganu, kau sembang KL. Tak masuk. Itu kata yang mudah untuk difahami. Dia perbezaan bahasa tu menyebabkan adalah benda tu menjadi susah untuk disatukan. Kita tengok di Indonesia, dia memang
menggunakan bahasa yang sama. Tak kira kau etnik mana, kau agama mana, kau akan menggunakan bahasa yang sama, akhirnya dia memudahkan perkembangan politik tu. Itu yang kita belajar Indonesia. Kita patut kerajaan sekarang ataupun parti politik sekarang patut sekarang ni terapkan adalah bagaimana kita pastikan rakyat ni disatukan dengan satu bahasa, itu pertama. Dan yang kedua adalah kita terapkan, pastikan rukun negara ni bukan hanya slogan semata-mata. Yang sekarang ni orang perlu berapa banyak benda dalam tu. Sehingga benda tu menjadi salah satu perjuangan. Betul. Dalam parti politik dalam memastikan bila benda ni dah diselesaikan di kalangan rakyat Malaysia, aku rasa kita akan capai politik yang matang macam mana dicapai kat Indonesia. Rakyat akan lebih kepada kemajuan, tolak kepada identiti dan sebagainya. Dan aku rasa boleh start daripada kerajaan sendiri. Yes, betul. Sebab dalam kerajaan pun kalau kita tengok, dia memang dah berlaku zaman dulu. Apa-apa nak buat something, even program ke apa, cakap bahasa apa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, ya. Kenapa menggunakan bahasa kolonisme? Oh well. Kenapa kena gunakan bahasa mereka yang menjajah kita, sedangkan kita ada bahasa kebangsaan kita? Betul. Kamu adalah kerajaan, tapi kamu menggunakan bahasa penjajah. Jenis apa kamu ni? Betul. Tak ada beza lah dengan zaman penjajahan. Lepas tu dengan orang bawahan. Macam mana orang bawahan nak menerapkan semangat bahasa Malaysia tu sendiri? Betul. Betul. Itu yang menariknya. Sebab kita memang orang kata, kita kena politik matang macam Indonesia semua. Kau tak terapkan benda yang benda basic, benda asas. Itu penyatuan itu sendiri. Sebab macam politik matang dia atas. Politik matang ni paling matang atas. sejahtera. Atas sekali. Nak sampai politik matang bukan benda yang senang. Start daripada bahasa, kesatuan dengan rakyat-rakyat semua. Macam mana macam mana pertubuhan bangsa ni semua. Ini tak nak cakap apa tu, menteri dengan menteri nak ni, you esok where you want to eat Where you want to eat you don't know about me tak speaking. Sedangkan boleh cakap dalam bertutur dalam bahasa kebangsaan. Betul. Itu masalahnya. So aku rasa kita dah rukaikan sudut makan di luar. Jaga pilpres. Nabil sangat bersemangat sebagai politikus. Aku tak nak sebut politisi, ketua politikus. Bukan. Sangat bersemangat menyatakan pendapat dia. Aku rasa kita dah rukaikan sangat baik. Dan akhirnya kita tinggalkan kepada penonton-penonton lah untuk adakah ada persoalan yang ingin ditimbulkan, adakah ada soalan yang rasa tak faham dan sebagainya, adakah ada benda tak setuju. Contoh Nabil cakap tentang makan di luar tadi. Aku rasa ramai tak puas hati makan di luar tu. Apa di luar? Kita tengok. Sila tengok. So seperti biasa dalam Juana ni, kepada rakan-rakan yang di luar sana boleh follow sosial media kami. So kami ada semua sosial media. Hampir semualah. So kami ada Facebook, Juana TV, Twitter. Benda sama YouTube, Juana TV, TikTok paling famous lah, Juana TV, Instagram Juana TV. Dan juga kami ada email. Selalunya kami dapat soalan through DM atau email lah. Apa-apa boleh DM kami, boleh email kami di bawah ini. So itu sahaja daripada kami. So sekian, terima kasih. So jumpa lagi pada next episode. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe guys. Baik.